Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada minggu lepas Alhamdulillah kita telah pun selesai membahaskan surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63 dalam Al-Quran. So pada hari ini insyaAllah kita sambung surah yang berikutnya, iaitulah surah At-Taghabun, surah yang ke-64 dalam Al-Quranul Karim. Baik, sebelum kita membahaskan kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah At-Taghabun ni, kita lihat sedikit dahulu muqaddimah kepada surah ini. Pertama-tama, surah ini diberi nama dengan At-Taghabun. At-Taghabun diambil daripada firman Allah Ta'ala yang terdapat pada ayat yang ke-9 dalam surah At-Taghabun ni, yang mana Allah Ta'ala berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. At-Taghabun, yaumut taghabun ni antara nama lain kepada hari kiamat. Maka ramai ulama memaknai At-Taghabun yang berarti hari di mana dinampakkan segala macam kesalahan yang kita sembunyikan mungkin semasa hidup kita dekat dunia. Semasa kita hidup dekat dunia ni, banyak kesalahan-kesalahan yang kita sembunyikan. Tetapi nanti pada hari kiamat, di mana pada hari itu Allah Ta'ala himpunkan seluruh umat manusia, maka pada hari itulah Allah Ta'ala akan nampakkan semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka berdasarkan kepada ayat itu, maka disebutlah nama surah ini sebagai At-Taghabun. Dan di dalam Al-Quranul Karim, kita hanya menjumpai perkataan At-Taghabun pada surah ini sahaja. Kalau kita melihat perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran, ada banyak perkataan yang berulang, ya, disebut dalam pelbagai ayat, pelbagai surah. Tetapi ada perkataan-perkataan tertentu yang hanya sekali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, seperti At-Taghabun ni. So At-Taghabun ni kalau kita cari dalam mana-mana surah pun, kita tak akan jumpa kecuali pada surah ini sahaja, dan sekali sahaja Allah Ta'ala sebut pada surah ini. Maka kemudian dijadikanlah ia sebagai nama kepada surah ini. Maka disebut sebagai surah At-Taghabun. Kemudian, wala tu'rafu bi ghairi hadzal ism walam tarid tasmiyatuha bidzalik, ya, wala tu'rafu bi ghairi hadzal ism, dan tidak ada dikenali nama yang lain kepada surah ni. Jadi hanya satu ini saja nama surah ni. Wa hiya madaniyatun fi qaulil jumhur, dan surah ini merupakan surah Madaniyah menurut pendapat jumhurul ulama. So majoriti ulama mengatakan bahawa surah ini adalah surah Madaniyah. Artinya ia diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas baginda alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah. Wa hiya ma'dudatun as-sabi'atu wal mi'atu fi tartibi nuzulis suwar, dan ni dihitung surah yang ke-107 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita lihat dalam Al-Quran ia adalah surah yang ke-64, tetapi ketika mana ditinjau daripada tertibun nuzul, susunan penurunan surah ni kepada Nabi,
Maka surah At-Taghabun ni ialah surah yang ke-107 diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nazalat ba'da suratil Jum'ah, ya, nazalat ba'da suratil Jum'ah, ia turun selepas surah Al-Jumu'ah, wa qabla surati As-Saff, dan sebelum surah As-Saff. Wa adadu ayaha 18, ya, dan jumlah ayat yang terdapat dalam surah ini ada sebanyak 18 ayat sahaja, ya. Baik. Kita lihat firman Allah Ta'ala pada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ma fis samawati wa ma fil ard, semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lahul mulk, baginya lah kerajaan. Walahul hamd, dan baginya lah segala macam pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, surah At-Taghabun ni antara surah yang diawali Allah Ta'ala dengan tasbih. Ya, maka surah At-Taghabun ni termasuk bahagian daripada surah-surah Al-Musabbihat, iaitulah surah-surah yang diawali Allah Ta'ala dengan tasbih, seperti surah Al-Hasyr, surah As-Saff, ya, dan juga ada surah At-Taghabun ni, ya. Allah menyatakan yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Allah menggunakan perkataan ma fis samawati wa ma fil ard yang menunjukkan bahawa seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada yang berakal ataupun tidak berakal, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa erti daripada tasbih itu? Tasbih itu artinya ialah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala macam sifat-sifat kekurangan. Tanzihullahi Ta'ala an kulli nuqsanin. Tasbih berarti mensucikan Allah Ta'ala daripada segala macam sifat-sifat kekurangan. Apa dia sifat-sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala tu? Segala macam sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Segala macam sifat-sifat makhluk yang tidak bersesuaian dengan sifat Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamithlihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang-orang Nasrani mengatakan bahawa Allah Ta'ala punya anak, begitu juga orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Allah Ta'ala punya anak, Allah Ta'ala membantah dakwaan mereka itu dengan mengatakan, dengan menyebutkan tasbih, subhanah, subhanah, maha suci Allah. Artinya maha suci Allah Ta'ala daripada mempunyai anak sebagaimana yang mereka dakwa, kerana mempunyai anak bagi Allah Ta'ala adalah bahagian daripada kekurangan. Sebab kalau Allah dikatakan mempunyai anak, itu berarti Allah sama dengan makhluk. So kalau Allah sama dengan makhluk, maka tak layak disembah sebagai Tuhan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan yang ada di antara langit dan bumi, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak tahu macam mana tasbihnya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Akan tetapi kamu tak faham macam mana tasbih mereka. Tetapi Allah menyatakan bahawa semua bertasbih.
Oleh kerana itulah agama mendidik kita supaya kita beradab kepada semua makhluk Allah Ta'ala. Bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada semua makhluk, termasuklah haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kita diperintahkan oleh agama supaya berakhlak. Kenapa? Kerana makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain tu, walaupun kita tak dengar, walaupun kita tak faham, Allah mengatakan bahawa mereka sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Bahkan pada ayat ni Allah menggunakan fi'lul mudhari' yang dari sisi bahasa ini menunjukkan bahawa mereka terus bertasbih. Bukan sahaja pernah bertasbih, tetapi terus menerus mereka bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? So ini juga memberi peringatan kepada kita bahawa sepatutnya kita manusia ni yang Allah Ta'ala dah bagi akal, Allah Ta'ala dah turunkan wahyu, jadi kita diberi Allah Ta'ala dua petunjuk. Ya, pertama petunjuk melalui akal, yang kedua petunjuk melalui wahyu. Allah bagi kita akal, Allah bagi kita wahyu. Al-aql wal naql. Ya. Sepatutnya kita ni menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang sentiasa bertasbih kepada Allah. Kalau seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi ini diakui Allah mereka bertasbih, maka kalau kita tidak bertasbih kepada Allah Ta'ala, ini artinya kita telah melampau. Padahal kita telah diberi Allah akal, Allah bagi wahyu. Ya, Allah Ta'ala sebut bahawa seluruh makhluk ni bertasbih kepada Allah. Sekala kita tak mahu bertasbih kepada Allah Ta'ala, maka sungguh sangat teruk. Maka antara amalan terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita ialah tasbih. Maka ada disebut di dalam hadis Nabi SAW, wa subhanallahi tamla'ul mizan. Kata Nabi, ucapan subhanallah, ucapan tasbih itu tamla'ul mizan, ia akan memenuhkan mizan. Sekali kita sebut subhanallah, maka mizan neraca amal ibadat yang ada di akhirat itu dia akan penuh. Maka ada disebut juga dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih lagi masyhur, ya, kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimah, ya, kalimatani, ada dua kalimah, khafifatani 'ala al-lisan, yang begitu ringan pada lisan, tak berat kita nak baca, tak susah kita nak baca. Khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, tetapi amat berat pada timbangan amal nanti. Walaupun kita lihat dia kecil, kita nampak dia sedikit, tetapi ketika mana diletak di atas mizan itu, dia begitu berat. Habibatani ila rahman, dan amat dicintai oleh Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Zikir subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim ni hakikatnya ia adalah tasbih. Tasbih, gabungan tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh kerana itu, antara zikir yang paling banyak kita lakukan, ya, atau digalakkan untuk kita lakukan ialah berzikir dengan tasbih. Termasuklah amalan pada penghujung usia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih ada menyebutkan hadis-hadis tentang amalan pada penghujung usia. Antara amalan yang disebutkan oleh beliau ialah hadis Nabi SAW yang bercerita tentang penurunan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Sebagaimana riwayat daripada Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa turun surah An-Nasr itu turun sebagai tanda bahawa ajal Nabi SAW telah pun dekat.
Maka pada hujung surah itu Allah Ta'ala sebut idza jaa nasrullahi wal fath, jika pertolongan dan kemenangan Allah telah datang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Ta'ala secara beramai-ramai, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha menerima taubat. Maka disebut dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa antara amalan yang banyak diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada penghujung usia baginda adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi rukuk, Nabi lama bertasbih. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, Nabi lama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana amalan terbaik terutama pada penghujung usia ialah banyak-banyak bertasbih kepada Allah. So tasbih itu tadi berarti mensucikan Allah Ta'ala daripada segala macam sifat-sifat kekurangan. Ya. So kalau dinafikan sifat-sifat kekurangan daripada Allah Ta'ala, maknanya yang sabit ialah sifat-sifat kesempurnaan. Ya, yang sabit ialah sifat-sifat kesempurnaan. Maka ketika mana seseorang bertasbih subhanallah, itu berarti dia telah menafikan segala macam sifat kekurangan daripada Allah dan ia mensabitkan sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ia mentauhidkan Allah. Maka berdasarkan ayat ini kita dapat faham bahawa seluruh makhluk Allah Ta'ala yang ada di alam semesta ini, yang ada di langit dan di bumi, dan yang ada di antara keduanya, itu semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua mentauhidkan Allah, kecuali sebahagian dari kalangan jin dan manusia. Lain daripada itu mentauhidkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut mereka bertasbih, itu artinya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala dan membersihkan Allah daripada segala macam sifat-sifat kekurangan. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, lahul mulku, bagi Allah Ta'ala lah kerajaan, kekuasaan. Allah Ta'ala lah pemilik pemerintahan. Ya, dekat sini Allah mendahulukan kata lahu baru al-mulk. Allah tidak sebut al-mulku lahu, tetapi Allah Ta'ala sebut lahul mulk. Secara bahasa kalau kita terjemah, dua perkataan ini nampak sama. Ya, contoh kita buat al-mulku lahu, kerajaan baginya, atau lahul mulku, baginya kerajaan. Kalau daripada sisi bahasa atau kita terjemah dalam bahasa Melayu, kita rasa macam sama je makna perkataan, dua perkataan tadi. Tetapi perkataan lahul mulk itu memberi makna yang berbeza atau ada perbezaan dekat situ dengan al-mulku lahu. Kalau disebut al-mulku lahu, itu hanya berarti kita menyatakan atau itu hanya membawa makna Allah Ta'ala mempunyai kekuasaan, dan mungkin juga ada yang lain yang punya kekuasaan. Tetapi kalau disebut lahul mulku, maka perkataan itu menghadkan kekuasaan pemerintahan hanya ada pada Allah Ta'ala, tidak ada pada selain Allah. Ya, maka wa annal mulka kullahu lillah, sesungguhnya kerajaan, kekuasaan, pemerintahan seluruhnya bagi Allah Ta'ala. Fala yakhruju makhlukun an mulkihi, maka tidak ada satu makhluk pun yang keluar daripada kekuasaan, pemerintahan, pengurusan Allah Ta'ala. Maka Allah yang mengatur seluruh alam ni, Allah Ta'ala yang punya kuasa, Allah Ta'ala yang memiliki. Maka salah satu
daripada keyakinan kita, kita mesti berkeyakinan bahawa Allah Ta'ala lah satu-satunya Rabb yang memiliki kekuasaan terhadap seluruh alam semesta ini. Ya. Maka hakikat yang mempunyai kekuasaan ialah Allah. Walaupun kita melihat ada manusia yang mempunyai kekuasaan, tetapi ketahuilah bahawa pemilik hakikat kekuasaan itu ialah Allah Ta'ala. Manusia hanya dipinjamkan Allah dekat dunia ini sekejap kekuasaan bagi dia. Sekejap pemerintahan Allah pinjamkan untuk dia. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Allah lah raja daripada semua raja. Allah lah pemilik kekuasaan daripada semua yang ada kuasa. Tu'til mulka man tasha'. Allah beri kekuasaan, pemerintahan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan Allah akan mencabut kekuasaan daripada sesiapa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka dekat dunia ni, walaupun kita lihat fulan dia ada kuasa, fulan dia ada kuasa, fulan dia ada kuasa, ketahuilah pemilik kekuasaan itu ialah Allah. Maka tidak ada kekuasaan manusia yang kekal. Tidak ada. Kerana semua kuasa yang ada pada manusia hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, semua orang yang ada kuasa dekat dunia ni tidak ada yang kekal. Dahulu Fir'aun dia rasa dialah pemilik kekuasaan. Adakah kuasa Fir'aun masih ada hari ini? Dah tak ada. Dahulu Namrud dia mengaku dialah pemilik kekuasaan. Adakah masih ada kekuasaan dia pada hari ini? Jawapannya dah tak ada. Kita lihat raja-raja yang berkuasa dahulu, sultan-sultan yang berkuasa pada masa dahulu, masih ada tak kuasa mereka pada hari ini? Dah tak ada. Kenapa hilang? Kerana pemilik kekuasaan satu-satunya ialah Allah Ta'ala. Sedangkan manusia hanya diberi Allah pinjam kekuasaan sekejap dekat dunia ni. Dekat akhirat nanti tak ada yang Allah pinjamkan kekuasaan. Sebab itulah dalam surah Al-Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Ta'ala yang mempunyai kekuasaan pada hari kiamat. Satu-satunya. Dan Allah tidak pinjamkan kepada sesiapa pun pada hari itu. Maka Allah Ta'ala bertanya nanti, Limanil mulkul yaum. Siapakah pemilik kekuasaan pada hari ini? Semua akan menjawab, Lillahil wahidil qahar. Pemilik kekuasaan pada hari ini ialah Allah Ta'ala semata-mata. Tak ada selain daripada itu. Walahul hamdu. Dan baginya lah segala pujian. Maka segala pujian hanya layak bagi Allah. Walhamdu kulluhu lahu. Seluruh pujian hanya bagi Allah. Ya, kita tak layak untuk dipuji. Kalaupun orang puji kita, kembalikan pujian itu kepada Allah Ta'ala. Kerana kita ni penuh dengan kekurangan. Mungkin ada satu dua kelebihan atau perkara yang baik daripada kita. Tapi ketahuilah, sisi yang lain ada kekurangan-kekurangan kita. Kita manusia ni adalah makhluk yang serba kekurangan. Ya, maka kita tidak layak sebenarnya untuk dipuji. Satu-satunya yang berhak untuk dipuji dari sisi mana sahaja pun adalah Allah Ta'ala. Bahkan ya, kita mesti memuji Allah Ta'ala ketika mana kita dapat nikmat ataupun musibah. Ya, ketika mana kita mendapatkan sesuatu yang kita suka ataupun yang kita tidak berkenan, kita kena tetap memuji Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Kerana tidak ada satu keputusan Allah yang tidak terpuji.
Hatta keputusan Allah Ta'ala memberi musibah kepada kita pun, itu adalah keputusan yang terpuji dan kita kena memuji Allah Ta'ala. Ya, maka disebut di dalam hadis, kalau Nabi mendapatkan sesuatu sebagaimana yang Nabi inginkan, maka Nabi akan membaca Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan. Dan kalau Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi jangka, maka Nabi akan membaca Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Kenapa kita kena memuji Allah Ta'ala? Kerana hatta dalam keadaan Allah Ta'ala sedang mendatangkan musibah kepada kita pun, itu adalah keputusan Allah Ta'ala yang terbaik. Ya, keputusan Allah Ta'ala yang terbaik untuk kita. Maka tidak ada satu saat pun kesempatan bagi kita untuk mencela, untuk memburukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada. Sama ada kita mendapatkan sesuatu yang berkenan dengan hati kita ataupun tidak. Ya, berkenan atau tidak berkenan itu adalah perasaan kita. Bukan berarti yang kita berkenan itu baik, yang tak berkenan itu tak baik. Bukan begitu. Saya bagi contoh. Kalau orang sakit, ya, dia kena makan ubat. Hakikatnya, orang nak makan ubat tu, dia suka ke tak suka? Tak suka. Kita tak suka nak makan ubat. Kenapa? Pahit, tak sedap. Tapi kenapa kita kena makan ubat yang pahit tu? Supaya kita sembuh. Supaya kita sihat. Begitulah kadang-kadang dalam hidup ni. Allah bagi kita keputusan yang pahit bukan semata-mata Allah benci dengan kita. Allah bagi keputusan yang kita rasa pahit itu sebenarnya supaya kita sembuh. Supaya kita selamat daripada bahaya yang besar. Maka ada begitu banyak yang pada zahirnya kita lihat ia musibah, namun pada hakikatnya ia adalah rahmah Allah Ta'ala. Pada zahirnya kita lihat ia adalah satu kepahitan, tetapi pada hakikatnya ia adalah satu kemanisan. Sekarang mungkin kita tidak rasakan, tapi suatu hari nanti kita akan rasakan. Sekarang ni mungkin kita tak nampak lagi, tapi suatu hari nanti kita akan nampak bahawa tidak ada keputusan Allah Ta'ala yang salah. Oleh kerana itu, walahul hamdu, bagi Allah Ta'ala lah segala pujian. Walhamdu kulluhu lahu, hamdun ala ma lahu min sifatil kamal. Kita memuji Allah Ta'ala pertama kerana sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna. Tidak ada satu sifat kekurangan pun bagi Allah. Maka kita puji Allah Ta'ala dengan sifat-sifat kamalnya, dengan sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Ta'ala. Wa hamdun ala ma awjadahu minal asya', dan kita memuji Allah Ta'ala, pujian bagi Allah kerana Allah Ta'ala telah mencipta segala sesuatu. Wa hamdun ala ma syara'ahu minal ahkam, dan pujian bagi Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala telah mensyariatkan pelbagai macam hukum hakam, yang mana dengan itulah kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana jalan menuju syurga, mana menuju neraka, mana akhlak-akhlak yang baik dan mana akhlak-akhlak yang buruk. Ya, dan kita juga memuji Allah Ta'ala kerana pelbagai nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak menghitung nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi, nescaya kita tidak dapat untuk menghitungnya. Kita habiskan semua lautan yang ada di atas dunia ini sebagai tintanya, dan ranting-ranting pokok kayu kita jadikan sebagai pen untuk menuliskan itu semua. Nescaya nikmat-nikmat Allah itu belum dapat untuk kita tuliskan lagi. Kemudian pada hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas tiap-tiap segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Maka tidak ada suatu perkara pun yang Allah tidak kuasa dengannya.
wa qudratuhu syamilatun. Qudrat Allah Ta'ala tu mencakupi segala sesuatu. Bukan sahaja dalam satu dua perkara, tapi dalam semua perkara Allah Ta'ala Maha Kuasa. La yakhruju anha mawjudun fala yu'jizuhu syai'un yuriduh. Ya, Allah Ta'ala Maha Kuasa sehingga akan tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kita teruskan ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir." Dan dialah yang menjadikan kamu, maka ada sebahagian dari kamu yang kafir dan ada sebahagian daripada kamu yang beriman. Ya. Dan Allah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Ya. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala menyatakan huwallazi khalaqakum, dan dialah Allah yang mencipta kamu. Pada hujung ayat sebelum ni Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Ta'ala Maha Kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala tu huwallazi khalaqakum. Dialah Allah Ta'ala yang mencipta kamu. Wa dzakara annahu khalaqal ibad. So melalui ayat ni Allah memberitahu bahawa Allah Ta'ala menjadikan hamba-hambanya, mencipta hamba-hambanya. Kemudian selepas Allah mencipta manusia ni, hamba-hamba Allah Ta'ala ni, faminkum kafiru wa minkum mu'min. Maka Allah menjadikan sebahagian daripada hamba-hamba itu mukmin, ya, dan sebahagian daripada mereka adalah kafir. Ya. Fa imanuhum wa kufruhum kulluhu biqada'illahi wa qudratihi wa qadrihi. Maka keimanan dan kekufuran semuanya, ya, bergantung kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Pertama-tama ayat ini memberi maklumat kepada kita bahawa hamba-hamba Allah Ta'ala ni sudah ditetapkan Allah ada yang beriman dan ada yang kafir. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bahawa ketetapan manusia ini menjadi mukmin ataupun kafir, ya, itu telah pun ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita tidak tahu ketetapan itu. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, ya, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, ya, sampai seterusnya. Kemudian disebut bahawa ketika mana berusia 120 hari dalam kandungan ibu kita, ya, wa yursalu ilaihil malak, Allah mengutus malaikat. Lalu malaikat ni Allah perintahkan untuk menuliskan beberapa perkara, bikatsbi rizqihi, pertama rezeki, wa ajalihi, ajal dia, wa amalihi, amal dia, syaqiyun aw sa'id, dia akan menjadi orang yang bahagia ataupun celaka. Ya, bahagia atau celaka ni dekat sinilah mukmin ataupun kafir. Yang celaka tu ia adalah kafir, manakala yang bahagia tu dia adalah orang yang beriman. Begitu juga disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi sebut inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ya, secara ringkasnya Nabi sebut melalui hadis ini bahawa sesungguhnya salah seorang daripada kamu ia betul-betul melakukan amalan-amalan ahli syurga, sehingga kan dah tak ada jarak antara dia dengan syurga itu kecuali satu hasta sahaja lagi. Tetapi ternyata keputusan takdir Allah, qada dan qadar Allah menetapkan dia sebagai ahli neraka, maka dia pun melakukan amalan ahli neraka, kemudian dia mati dan masuk ke dalam neraka Allah. Sebaliknya ada orang melakukan amalan-amalan ahli neraka, sehingga kan dah tak ada jarak dia dengan neraka itu kecuali satu hasta sahaja. Andai kata dia mati saat itu, dia akan masuk ke dalam api neraka. Lalu kemudian keputusan Allah
dahulu telah menetapkan bahawa dia ahli syurga, maka amalan dia pun berubah. Ya, amalan dia pun berubah, maka dia melakukan amalan-amalan ahli syurga, mati lalu kemudian dia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maka ada ketetapan daripada Allah. Maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakullun muyassarun lima khuliq. Setiap daripada kita akan dimudahkan untuk apa kita dicipta Allah. Maksudnya, kalau kita nak tahu takdir ketetapan yang Allah tetapkan bagi kita, adakah kita menjadi mukmin yang kemudian masuk syurga atau kafir yang kemudian masuk ke dalam api neraka, lihat amalan kita ke arah mana dimudahkan Allah. Maka orang-orang yang ditetapkan Allah Ta'ala sebagai ahli syurga, Allah akan mudahkan mereka untuk melakukan amalan-amalan ahli syurga. Sebaliknya, mereka yang ditetapkan sebagai ahli neraka, mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Maka sudah ada ketetapan daripada Allah Ta'ala. Ya? Lalu mungkin orang bertanya, bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah? Setiap manusia yang lahir sudah lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya manusia, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Pengakuan bahawa ketika mana berada di alam rahim, semua mengaku bahawa telah beriman kepada Allah Ta'ala. Ya? Lalu bagaimana dengan ayat ni, yang mana dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut faminkum kafir wa minkum mu'min? Adakah bercanggah? Ayat ni dengan hadis Nabi itu tidak bercanggah. Hadis Nabi yang mengatakan bahawa setiap yang lahir dalam keadaan fitrah, dan fitrahnya ialah mentauhidkan Allah Ta'ala, itu tidak bercanggah dengan ayat 2 surah At-Taghabun ni. Kerana yang disebut pada At-Taghabun ni, faminkum kafir wa minkum mu'min, itu kemudian nanti, pengakhiran. Sedangkan hadis yang tadi itu adalah pengawalan. Maka ketika manusia semua lahir, itu dalam keadaan mentauhidkan Allah, mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Tetapi pengakhiran mereka di dunia, ada kemudian yang mukmin dan ada yang kafir. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Ta'ala maha melihat atas tiap-tiap segala apa yang kamu lakukan. Tidak ada satu perbuatan yang kita lakukan pun kecuali dilihat Allah Ta'ala. Maka tidak ada satu tempat kita untuk bersembunyi daripada penglihatan Allah Ta'ala. Maka sentiasa ingat, kita sedari bahawa di mana pun kita berada, Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala nampak. Dan kalau Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala lihat, malulah kita hendaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang tak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah kita sambung ayat yang berikutnya pada kuliah akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.